Itu yang biasanya terdapat di Semenanjung, daripada selatan Thailand tadi saya katakan sampailah ke selatan Semenanjung. Umpamanya keris Patani ataupun keris Cenuk. Keris Patani Cenuk ini tentulah terdapat di Patani, seperti keris Tajung, keris Bugis, keris Sarah dan juga keris Coteng. Kemudian kita ada keris yang terdapat di negeri Kelantan. Negeri Kelantan biasanya keris yang dihasilkan di Kelantan disebut sebagai keris Tok Chu, keris Debek, keris Beko dan juga keris Alang. Nanti kita akan lihat ilustrasinya, gambarnya. Kemudian kita ada keris di negeri Terengganu. Terengganu biasanya menghasilkan Melela dan Bugis. Pahang menghasilkan keris Bugis. Melaka menghasilkan keris tempaan Melaka yang juga disebut sebagai keris Semenanjung. Kemudian di Kedah juga terdapat keris Bugis, keris Alang. Di Perak keris Bugis. Kemudian Johor Riau biasanya keris Bugis. Bila saya sebut keris Bugis, artinya bentuk bilah mata keris dan juga pakaiannya dipengaruhi oleh bentuk keris Bugis. Keris Semenanjung dipengaruhi bentuknya oleh Bugis. Kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan contoh keris Tajung, sama seperti mana yang terdapat di dalam ilustrasi itu. Keris Tajung adalah keris yang dihasilkan di Patani. Bentuknya agak luar biasa, pakaiannya agak luar biasa kerana sarungnya berbentuk seperti sampan ataupun perahu tajung. Karena itu ianya disebut sebagai keris Tajung. Sampirnya berbentuk seperti perahu tajung. Kemudian pada hulu keris ini, kalau kita perhatikan, hulunya berbentuk seperti karakter wayang kulit. Bentuknya seperti karakter wayang kulit. Dan ada beberapa jenis rupa pada hulu keris ini. Ada yang disebut sebagai keris Tajung Bangsa Agung. Ada yang disebut sebagai keris Tajung Temenggung, keris Tajung Bendahara dan keris Tajung Botakala. Ukiran yang halus pada hulu ini sebenarnya kalau kita lihat dari dekat akan kelihatan seperti ukiran bunga. Sebenarnya ini adalah bunga tapak silat Patani. Diabadikan pada hulu keris Tajung. Bilahnya biasanya dibuat daripada bilah yang lurus ataupun berlok, dan kebiasaan bilah keris Tajung adalah dari jenis bilah pandai saras. Sama ada pandai saras lurus atau pandai saras berlok. Yang di tangan saya ini ialah keris Tajung pandai saras berlok. Ini kalau kita perhatikan ianya berlok. Ini adalah keris Tajung. Keris Tajung adalah merupakan keris Melayu Semenanjung dari utara, iaitu dari Patani, dari daerah Patani. Yang keduanya ialah keris Coteng. Keris Coteng juga dari wilayah Melayu di selatan Thailand hari ini. Dan kalau kita perhatikan, ada sedikit persamaan antara keris Coteng dengan keris Tajung, iaitu pada hulunya. Tetapi kalau kita perhatikan keris Coteng, paruh pada hulu ini lurus, tidak bengkok seperti hulu Tajung. Jadi keris Coteng mempunyai paruh ataupun hidung yang lurus. Dan sedikit kelainan pada sampir. Sampir Coteng itu sedikit berbeza daripada sampir pada keris Tajung. Apapun keris ini juga berasal dari daerah utara Semenanjung. Yang ketiga ialah keris Pandai Sarah. Keris Pandai Sarah adalah merupakan keris juga dihasilkan asalnya di Patani, di utara Semenanjung, oleh seorang empu yang bernama Sarah. Sejarah menunjukkan bahawa satu ketika empu ini berpindah dari tanah Jawa. Ada setengah pendapat mengatakan beliau ini berasal dari Majapahit pada waktu itu. Kemudian berpindah ke wilayah Patani
dan di Patani sana beliau terus menghasilkan keris, bilah-bilah keris, dan oleh kerana bilah keris beliau menjadi semakin popular, maka terkenallah keris beliau itu dengan nama keris Pandai Sarah. Ada orang menyebutnya sebagai Pandai Saras, ada yang menyebut sebagai Pandai Saraf. Tetapi barangkali kerana perbezaan dialek wilayah, maka ada yang mengatakan bahawa sebenarnya nama beliau ialah Sarah. Jadi keris-keris yang beliau hasilkan, kalau kita perhatikan, bilah yang dihasilkan sama ada berlok ataupun lurus, mempunyai tulang di tengah-tengah. Jadi keris Pandai Sarah ini bilahnya mempunyai tulang. Ini kalau kita lihat lebih dekat lagi, bilah yang mempunyai tulang di tengah. Ini adalah merupakan salah satu ciri yang begitu ketara pada keris Pandai Sarah. Yang keempat adalah keris Tok Chu. Keris Tok Chu adalah keris yang dihasilkan oleh seorang empu yang dipanggil Tok Chu oleh masyarakat setempat. Dipercayai beliau menghasilkan keris di daerah Palembang, Kelantan. Karena itu dianggap bahawa keris Tok Chu adalah merupakan keris Kelantan asli. Ciri-cirinya antara lain pada bilah keris Tok Chu ini, seperti mana yang kita perhatikan pada ilustrasi ini, kalau kita perhatikan, selain daripada terdapatnya tulang dan juga lurah, dilurahkan sebenarnya di keseluruhan bilah ini, terdapat juga satu tanda yang melengkung di sini, dan ini adalah merupakan ciri-ciri yang sangat unik yang hanya terdapat pada keris Tok Chu. Ini adalah merupakan lurah melengkung yang hanya terdapat pada keris Tok Chu. Dan tadi kita melihat akuk yang